KPM. Mendayung sampan hingga ke Kuala, ingin berjumpa seorang ratu. Menimba ilmu amalan mulia, Didik TV sedia membantu. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada murid-murid di rumah. Saya harap semuanya sihat-sihat belaka. Dan kita sudah perhatikan video tadi kan, saya rasa sangat menarik kan? Mesti nak tahu kan? Baiklah, nama saya Hanif Sean dan sekarang kita dalam slot tahap 2. Kita akan belajar sama-sama mata pelajaran sejarah. Sebelum saya kenalkan guru penyampai kita, walaupun kita dah tengok profil tadi, tentunya bersama kita ada juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Haslia. Assalamualaikum Cikgu Haslia. Cikgu Haslia, hari ini saya rasa Cikgu Haslia nampak bersemangat ya. Begitu bersemangat cikgu kita tentunya. Baiklah, tentu kita ada guru penyampai, guru mata pelajaran sejarah kita iaitu Cikgu Nur Farah Ain, atau saya boleh panggil Cikgu Farah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera Hanif. Hanif pantun tu kan? Ya, cikgu. Farah sambut sikit lah ya. Oh, silakan Cikgu Farah. Baiklah, makan roti dengan kaya. Hanif cantik, kacak bergaya. Oh, alhamdulillah. Wah, terima kasih cikgu. Cikgu juga tetap cantik dan bergaya hari ini. Baik cikgu, dalam mata pelajaran sejarah yang sama-sama kita nak belajar ni, saya perhatikan di video di awal tadi menunjukkan yang di Pertuan Agong ya cikgu. Ya, adakah betul. Itu topik kita hari ini? Itulah tajuk kita pada hari ini. Okey, sejarah tahun 5 yang di Pertuan Agong Teras Kedaulatan Negara. Baiklah, cikgu, menarik. Kita dah tak sabar-sabar nak kupas topik itu. Dan juga bersama kita cikgu ada 4 murid dalam talian. Di manakah adik-adik saya tu? Cuba lambai sikit kita dekat studio sini. Mereka pun saya pasti dah bersedia. Cikgu, boleh saya minta tolong cikgu untuk kenalkan murid-murid kita? Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Farah Ain binti Cik Anwar atau lebih dikenali dengan Cikgu Farah dari SK Kuala Pilah Negeri Sembilan. Jadi bersama dengan cikgu pada hari ini, murid-murid dari SK Kuala Pilah yang bersama dalam talian. Jadi jom murid-murid yang di rumah tu Hanif, mesti nak berkenalan tu. Ya cikgu. Okey, jadi kita ada Hanania. Silakan Hanania. Okey, lambaikan tangan. Okey, kita ada Hanania. Seterusnya kita ada Putri Bia. Putri Bia. Okey, Putri Bia. Okey, seterusnya kita ada Hafiz Daniel. Assalamualaikum dalam suara setara. Hai. Semangat Hafiz. Dan kita ada juga Akil Darwish. Hai semua murid-murid kita dalam talian. Cikgu. Hai kawan-kawan. Ya. Hai semua. Hai semua. Dalam pantun tadi saya ada sebut Putri cikgu. Ya. Ni kita ada Putri bersama kita. Baik cikgu, boleh kita mulakan pembelajaran kita? Okey, baiklah Hanif, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi bagi murid-murid yang berada di rumah, bolehlah mengambil buku teks sejarah tahun 5, okey, dan rujuk pada unit 7 muka surat 90 hingga 97. Jadi Hanif, Ya, jom cikgu. kita mulakan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, seperti mana kita ketahui, okey, yang di Pertuan Agong merupakan salah satu institusi yang paling tinggi dalam pemerintahan negara kita. Jadi jom kita teruskan bersama dengan slide kita pada hari ini. Ya, Dari cikgu, Pertuan silakan. Agong Teras Kedaulatan Negara.
Baiklah, sebagai ketua utama negara di negara kita, yang di-Pertuan Agong memayungi 3 badan utama, iaitu kalau kita dapat lihat, kita ada Badan Perundangan, Badan Eksekutif, Badan Kehakiman. Mari bersama-sama kita lihat apa pula yang ada pada Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan juga Badan Kehakiman. Baiklah, murid-murid yang berada di rumah mungkin boleh catatkan. Badan Perundangan, badan ini adalah badan yang menggubal undang-undang. Badan yang merangka undang-undang. Seterusnya kita ada Badan Eksekutif, badan yang melaksanakan dasar ataupun undang-undang tersebut, dan juga kita ada Badan Kehakiman yang mentadbir keadilan di negara kita secara saksama. Inilah 3 badan yang dipayungi oleh Yang di-Pertuan Agong negara kita. Seterusnya kita lihat sedikit bagaimana kronologi pemilihan Yang di-Pertuan Agong. Kita lihat secara ringkas. Baik, yang pertama, pemilihan Yang di-Pertuan Agong dibuat melalui undian sulit oleh 9 orang Raja Melayu dalam Majlis Raja-Raja. Yang kedua, Majlis Raja-Raja akan mengisytiharkan nama raja atau nama sultan yang terpilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya yang ketiga, surat pengesahan pemilihan Yang di-Pertuan Agong akan dihantar kepada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dan seterusnya, Perdana Menteri akan mengeluarkan kenyataan kepada akhbar untuk umumkan kepada orang ramai mengenai keputusan pemilihan jawatan Yang di-Pertuan Agong. Dan yang kelima adalah Yang di-Pertuan Agong melafazkan sumpah dan menandatangani surat sumpah memegang jawatan. Jadi kan, murid-murid yang berada di rumah, proses untuk pemilihan ni kita ada berapa proses dalam Majlis Raja-Raja. Ada tak murid-murid yang berada dalam talian tahu? Mungkin ada buat pembacaan sebelum kelas kita pada hari ini. Majlis Raja-Raja ni ada berapa proses? Siapa nak jawab? Akil. Kita dia ingin cuba ada berapa proses? Akil. Ada 3. Ada 3. Boleh tak nyatakan 3? Proses apa tu? Sebelum, semasa dan selepas. Hanif, kita ada 3 proses, iaitu sebelum, semasa dan juga selepas. Jadi Majlis Raja-Raja ni ada dia punya tertib dia, susunan dia untuk membuat lantikan ataupun pemilihan Yang di-Pertuan Agong. Baiklah, sebelum pemilihan Yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja akan memperkenankan tarikh mesyuarat pemilihan kerana proses pengundian akan berlaku. Jadi mereka akan menetapkan dulu tarikh mesyuarat pemilihan. Seterusnya, semasa, Majlis Raja-Raja, 9 orang Raja Melayu ni akan melaksanakan proses pengundian. Dan selepas dah mengetahui siapakah sultan yang telah menjadi Pertuan Agong, maka Majlis Raja-Raja akan mengisytiharkan nama Yang di-Pertuan Agong untuk negara kita. Menarik cikgu, ketiga-tiga proses tersebut. Tapi cikgu, saya pasti cikgu ingin menguji sikit murid-murid kita lah, tengok berapa banyak sudah mereka faham cikgu. Murid-murid yang berada dalam talian dan juga yang berada di rumah tu boleh jawab juga untuk uji minda kita pada hari ini. Baiklah, uji minda kita. Jadi murid-murid yang berada dalam talian, dengarkan soalannya. Baiklah, apakah nama badan yang melaksanakan dasar-dasar negara? Apakah badan yang melaksanakan dasar-dasar negara? Kita lihat. A. Badan Kehakiman, B. Badan Perundangan, C. Badan Eksekutif dan juga D. Badan Pertabalan. Jadi boleh angkatkan jawapan. Apakah badan yang melaksanakan dasar-dasar negara? Kita ada Badan Kehakiman, Perundangan, Eksekutif dan juga Pertabalan. Ayo angkat jawapan. Apa? Cuba tunjuk jawapan anda semua. Boleh angkatkan jawapan. Apa pilihan jawapan? Kita nak tengok ni. Kita nak bagi ganjaran ni. Kita ada ganjaran dan saya pasti murid-murid di rumah juga ingin mesti tahu apa jawapan yang sebenar. Apakah jawapan? Boleh angkatkan jawapan? Jom kita tengok boleh jawapan angkatkan masing-masing. Jawapan. Silakan. Semua boleh angkat sekali. Semua angkat. orang boleh angkat. Jom. Putri boleh angkat jawapan. Hanania boleh angkat jawapan. Teruskan.
Apakah jawapan mereka, cikgu? Apakah jawapan? Hanania menunjukkan B. Hanania menjawab A. Ada yang jawab B. Akil, angkat Akil. Angkat. Okey, ada menjawab badan eksekutif. Ada yang menjawab, semua jawab B semua B. menjawab B. Okey, badan perundangan. Jadi kita tengok Hafiz, apakah jawapannya? Badan yang melaksanakan dasar-dasar negara. Okey. Jawapannya okey. badan eksekutif. Jawapannya C, cikgu. Okey, tak apa. Okey, kita teruskan pembelajaran kita. Baik, cikgu. Kita ada satu lagi soalan ni, cikgu. Ya, kita ada lagi satu. Kita cuba satu lagi soalan. Tengok. Saya Okey. pasti murid-murid dia harap dapat ni. yang ni mungkin boleh berikan jawapan yang lebih tepat. Apakah soalan tersebut? Okey, Kita apakah ada... soalannya? Tu dia. Proses pemilihan yang di-Pertuan Agong oleh Majlis Raja-Raja mempunyai dua proses. Okey, sama ada pernyataan ini betul ataupun salah. Tengok apa jawapannya, murid-murid. Okey, Katanya salah. Salah. Hafiz. Hafiz masih berfikir tu, Hafiz. Betul ke salah, Hafiz? Ada dua proses okey. dalam proses pemilihan. Laju dia cari jawapan dia. Silakan, tak apa. Akil mengatakan salah, Putri kata salah, Hanania kata salah. Okey, ada gangguan ke pada Hafiz? Okey, kita teruskanlah. Salah juga. Salah. Okey, kita teruskan jawapannya. Okey, salah. Salah. Jadi saya nak tanya jugalah murid-murid yang berada dalam talian. Siapa boleh bantu kita? Kenapa pernyataan ini salah? Proses pemilihan di-Pertuan Agong oleh Majlis Raja mempunyai dua proses. Sebenarnya ada berapa proses? Siapa boleh jawab? Tolong angkat tangan. Silakan. Okey, Akil. Ada berapa proses? Ada 3 proses. Okey, ada 3 proses. Adakah jawapannya 3 proses, Hanif? Ya, tengok jawapannya betul. Okey, 3 proses iaitu sebelum, semasa dan selepas. Baiklah, cikgu. Keempat-empat murid dalam talian kita dapat jawapan yang betul. Cikgu ada ganjaran untuk mereka. Ya, saya berikan teddy bear. Saya bagikan anak patung kita pada dapat hari ini teddy bear kepada untuk semua. Untuk anda semua dan saya pasti murid-murid di rumah juga dapat jawapan yang betul. Sambil saya tampal ganjaran ni, kita akan berehat sebentar. Pastikan anda jangan ke mana-mana tau. Banyak lagi Cikgu Farah nak kongsi dalam mata pelajaran sejarah mengenai Yang di-Pertuan Agong. Terus bersama kami. Didik TV KPM. Salam sejahtera dan salam hormat semua. Anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang dalam slot tahap 2, kita sedang belajar mata pelajaran sejarah. Topiknya begitu menarik iaitu mengenai Yang di-Pertuan Agong. Bersama saya ialah Cikgu Farah. Cikgu Farah akan kongsi dengan lebih lanjut cikgu mengenai topik kita sekarang, cikgu. Ya, betul. Baiklah, jom kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita nak lihat bagaimanakah istiadat pertabalan Yang di-Pertuan Agong berlaku. Jadi jom kita teruskan. Baiklah, pada yang pertama, Yang di-Pertuan Agong akan melafazkan sumpah memegang jawatan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja. Kita dapat lihat itulah Yang di-Pertuan Agong pada ketika itu. Kemudian yang kedua. Yang kedua, Yang di-Pertuan Agong menandatangani surat sumpah memegang jawatan. Kita lihat bagaimana dia menandatangani surat sumpah. Lihat pakaian dia. Dua proses yang pertama ini adalah sebelum istiadat pertabalan dilakukan. Ini selepas dilakukan mesyuarat dalam mesyuarat majlis bersama dengan raja-raja tadi. Dan seterusnya yang ketiga. Yang ketiga, Perdana Menteri membacakan watikah pengisytiharan yang di hadapan Yang di-Pertuan Agong. Ini adalah tarikh ataupun pada hari yang lain lah yang seterusnya. Seterusnya, Yang di-Pertuan Agong akan mengucup keris kerajaan sebagai ketua utama negara. Seperti mana kita sedia maklum, keris ini merupakan salah satu alat senjata dan merupakan kedaulatan negara kita. Dan yang terakhir,
Yang di-Pertuan Agong akan melafazkan ikrar untuk menjalankan pemerintahan yang adil dan saksama di negara kita. Kalau kita nampak pun pakaiannya berbeza. Dia memakai, baginda memakai pakaian muskat. Wah, menarik ni cikgu. Cikgu, kita dah ada 5 dah ni cikgu proses. Kita ada 5 proses istiadat pertabalan. Jadi jom kita bersama-sama murid dalam talian dan juga murid di rumah untuk menjawab soalan yang seterusnya. Bersedia tak murid-murid yang berada dalam talian? Semua dah tak sabar-sabar tu. Semua dah tak sabar. Sedia cikgu. Okey, kita lihat untuk soalan uji minda yang seterusnya. Okey, istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong berlaku 5 tahun sekali. Betul ke jawapan tu? Istiadat pertabalan yang di-Pertuan tu? Agong berlaku 5 tahun sekali. Okey, boleh angkatkan atau salah? Jawapan. Semua mengatakan betul cikgu. Adakah semua itu jawapan yang betul? betul? Adakah sama jawapannya dengan murid-murid yang berada di rumah? Okey, jom kita lihat jawapannya. Betul. Okey, tahniah ganjaran untuk mereka. Hanif, nanti kita berikan. Nanti dapat ganjaran. Kita ada kita lihat majlis yang di-Pertuan istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong ini diadakan selama 5 tahun sekali. Itulah yang unik dan menariknya institusi raja di negara kita. Baiklah, kita tengok yang seterusnya. Cikgu Farah nak uji minda untuk murid-murid yang berada di rumah dan yang bersama di studio. Okey, susunkan istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong mengikut urutan yang betul. Jadi jom kita lihat di hadapan kita ni, di hadapan kita ada maklumat-maklumat istiadat tadi. Cikgu, saya nak jawab yang pertama lah cikgu, boleh? Silakan Hafiz, mulakan yang pertama. Yang mana dulu istiadatnya? Yang pertama ialah, saya pasti tu cikgu, yang di-Pertuan Agong melafazkan sumpah memegang jawatan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja. Betul Hanif, fokus ni nampaknya. Saya akan letak nombor 1. Baik cikgu, nombor 2 pula. Apakah nombor turutan kedua? Kita tanya murid-murid yang berada dalam talian. Silakan susunkan istiadat pertabalan. Okey, silakan Hanania. Yang di-Pertuan Agong menandatangani sumpah memegang jawatan disebutkan oleh Penyimpan Yang Maha Besar Raja-Raja. Okey, silakan Abang Hanif untuk tampak. Yang ini cikgu, menandatangani surat sumpah. Baik. Yang ketiga, silakan. Silakan yang ketiga. Putri. Perdana Menteri membacakan watika pengisytiharan di hadapan Yang di-Pertuan Agong pada Majlis Istiadat Pertabalan. Di sini yang cikgu, ketiga, membacakan watika. Seterusnya yang keempat. Saya nak cuba cikgu. Yang di-Pertuan Agong mengucap garis kerajaan sebagai ketua utama negara pada Majlis Istiadat Pertabalan. Lengkap lagi jawapan tu. Tahniah Hafiz. Ada satu lagi je. Dan yang terakhir, apakah istiadat yang terakhir? Silakan Akil. Yang di-Pertuan Agong melafazkan ikrar untuk menjalankan pemerintahan yang adil dan saksama pada Majlis Istiadat Pertabalan. Ya, melafazkan ikrar untuk mentadbir negara kita secara adil dan juga saksama. Jadi begitulah kita punya istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong. Jadi penuh tertib apa yang dilakukan oleh Majlis Raja-Raja di negara kita. Baik cikgu, saya rasa tahniah kepada semua murid kita dapat jawapan yang tepat di sana, dan tentu Cikgu Farah nak bagi ganjarannya cikgu. Ya, kita berikan ganjaran kepada Hanania, kepada Putri, kepada Hafiz dan juga kepada Akil. Okey, baiklah, sambil-sambil saya akan berikan ganjaran kepada murid-murid di sana di dalam talian. Kita akan berehat sebentar, jangan ke mana-mana. Banyak lagi Cikgu Farah nak kongsi dalam mata pelajaran sejarah ini ya.
Hai semua, anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot tahap 2. Kita tengah belajar mengenai sejarah begitu menarik ni. Dan topik kita ialah Yang di-Pertuan Agong Teras Kedaulatan Negara. Yang akan kongsikan lagi ialah Cikgu Farah. Okey, terima kasih Hanif. Ya, Jadi cikgu. kita dah melantik Yang di-Pertuan Agong ni. Mari kita lihat apakah pula bidang ataupun peranan ataupun bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong. Jadi jom kita sama-sama. Baiklah, bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong. Yang pertama, Yang di-Pertuan Agong akan menjadi Ketua Agama Islam bagi negeri baginda dan juga negeri yang tidak beraja. Negeri yang tidak beraja seperti Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan juga Sarawak. Seterusnya, Yang di-Pertuan Agong juga berkuasa untuk melantik Perdana Menteri dan anggota Kabinet Malaysia. Ada tak? Yang kita tengok yang ketiga pula. Memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putra. Jadi yang berada dalam talian, ada tak yang nak bantu cikgu untuk terangkan yang seterusnya? Boleh angkat tangan. Ada beberapa lagi peranan. Ada yang cuba tu, cikgu? Silakan Hanania. Yang di-Pertuan Agong juga memelihara kepentingan sah kaum-kaum sebagai warga negara Malaysia. Betul Hanania, tahniah. Yang di-Pertuan Agong juga berperanan untuk memelihara kepentingan sah kaum-kaum lain sebagai warga negara seperti kaum Melayu dan juga seperti kaum India dan juga kaum Cina. Seterusnya kita ada peranan di-Pertuan Agong iaitu merupakan pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Seperti mana yang kita ketahui, kita ada tentera laut, tentera darat, tentera udara. Jadi yang di-Pertuan Agong bertindak sebagai pemerintah tertinggi. Baik, ada tak yang ingin nak kongsikan lagi seterusnya? Murid-murid yang berada dalam talian. Seterusnya silakan. Silakan. Ada Hafiz, cikgu. Okey, Hafiz, silakan. Saya nak cuba cikgu. Ya. Yang Silakan. di-Pertuan Agong juga akan memperkenalkan rang undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen. Tepat ya, cikgu. Tepat tu. Memperkenankan rang undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen. Rang memperkenankan ni maksudnya mempersetujui apa segala undang-undang yang telah dibahaskan di Parlimen. Dan bila sebut Parlimen, Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa untuk memanggil, memberhentikan dan membubarkan Parlimen. Ada lagi tak yang nak kongsikan? Peranan ataupun bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong. Silakan. Ada Akil. Akil. Silakan Akil. Saya cikgu, yang di-Pertuan Agong juga akan mengurniakan darjah kebesaran bintang dan pingat. Ini maksudnya apa, cikgu? Darjah pingat dan kebesaran tu Hanif, Ya, cikgu. akan dianugerahkan kepada individu yang berjasa, yang menyumbangkan tenaga ataupun yang mengharumkan nama negara, dan individu ini juga akan mendapat gelaran seperti gelaran Tan Sri, Datuk dan sebagainya. Dan ini biasanya diadakan pada hari keputeraan baginda Yang di-Pertuan Agong. Menarik tu, cikgu. Itulah Hanif. Bidang kuasa ataupun peranan. Jadi dalam masa yang sama kita boleh hasilkan Arca Mobile ni. Mungkin murid-murid yang berada dalam talian mungkin boleh angkatkan. Mereka juga ada membuat hasil Arca Mobile. Kita boleh angkatkan. Jadi murid-murid yang berada di rumah juga boleh hasilkan Arca Mobile ini untuk lebih mengingati bidang-bidang ataupun peranan Yang di-Pertuan Agong di negara kita. Saya rasa ni sangat menarik, cikgu. Mungkin ada yang lebih mudah nak ingat dan faham kalau kita perhatikan secara kreatif di sini, cikgu. Mungkin kita boleh gantung di dalam bilik belajar kita. Saya setuju. Baik, cikgu. Baik, kita teruskan ya. Jadi pada hari ini mari kita lihat pula apakah nilai K. Elemen kewargaan negara kita. Ada tak yang boleh berikan pendapat? Seorang mungkin kita boleh tanya, apakah kepentingan untuk kita mengekalkan institusi Yang di-Pertuan Agong di negara kita? Baik, silakan. Siapa boleh bagi pendapat sikit kenapa pentingnya kita nak kekalkan institusi Yang di-Pertuan Agong ni? Silakan. Silakan. Hanania ada angkat tangan. Hanania. Silakan Hanania. Cikgu, pada pendapat saya, institusi yang di-Pertuan dapat mewujudkan sebuah negara yang berintegriti.
Okey, melambangkan identiti negara kita Malaysia. Kita ada institusi yang di-Pertuan Agong. Okey, seterusnya ada lagi yang nak kongsikan? Ada lagi yang terakhir? Okey, laju sikit. Putri, Ya, silakan. cikgu. Okey. Saya rasa institusi yang di-Pertuan Agong ini dapat mengukuhkan sistem pemerintahan demokrasi dan konsep raja berperlembagaan di negara kita. Okey, saya bersetuju dengan jawapan itu. Okey, institusi perlu dikekalkan. Okey, untuk mengukuhkan lagi konsep raja berperlembagaan di negara kita. Okey, Baik, ada lagi yang nak dikongsikan? Saya rasa sangat menarik tu cikgu. Cikgu Saya sebenarnya... nak cuba cikgu. Okey. Baik, silakan. Institusi yang di-Pertuan Agong juga dapat menjadi salah satu warisan negara yang perlu dijaga dan dipertahankan untuk generasi akan datang. Terima kasih Hafiz. Okey, jadi kita perlu kekalkan Baik. institusi ini untuk warisan akan datang. Oh, menariklah cikgu. Saya rasa murid-murid kita sangat cemerlang hari ni. Cikgu, sebenarnya saya ada satu pantun untuk cikgu. Pantun ringkas. Betul, Hanif, ya. Tersinar malam bintang dan bulan. Mohon cikgu kongsikan rumusan. Okey, terima kasih Hanif. Jadi secara rumusan ataupun keseluruhan pembelajaran kita pada hari ini untuk tajuk yang di-Pertuan Agong Teras Kedaulatan Negara. Okey, kita dapat lihat murid dapat mengetahui siapakah ketua utama negara kita, kemudian melihat peranan majlis raja-raja, kemudian bagaimana istiadat pertabalan berlaku dan juga bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Jadi diharapkan juga murid-murid dapat menerapkan elemen kewarganegaraan untuk mengekalkan institusi raja supaya lebih berada di paling yang tertinggi, aman sentosa dengan kepelbagaian kaum yang ada di negara kita. Jadi kita dapat lihat murid dapat memberikan pendapat, memberikan idea. Jadi rumusannya saya memberikan, kalau 5 bintang tu saya bagi 5 kepada murid-murid yang berada dalam talian. Begitu juga cemerlang murid yang berada di rumah tu. Tahniah dan terima kasih. Tahniah kepada semua murid dalam talian dan saya pasti murid-murid di rumah juga cemerlang di sana. Dan cikgu, saya tahu murid-murid cemerlang ni semua, mereka ingin tahu dengan lebih lanjut lah cikgu, di manakah mereka boleh cari bahan rujukan. Okey, Baiklah, murid-murid yang berada di rumah boleh mendapatkan bahan-bahan latihan sejarah di Pelantar Delima KPM. Okey. Baiklah cikgu, terima kasih. Sila ke Pelantar Delima KPM ni untuk mendapatkan bahan rujukan yang lebih. Dan dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Farah. Terima kasih Cikgu Farah atas perkongsian ilmu hari ini. Dan juga kepada Cikgu Haslia, terima kasih kerana bersama kami hari ini. Dan kepada keempat murid dalam talian kita, mereka adalah Hanania, Putri, Hafiz dan juga Akil. Terima kasih kerana bersama kami hari ini. Dan murid-murid di rumah, teruskan pembelajaran ya. Di hujung rancangan nanti ada video sedikit tau. Pastikan anda tonton video itu. Nama saya Hanif Sean dan pergi berkelah di tepi perigi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ishraf Fatillah bin Abdul Latif dari SK Kuala Pilah. Saya berasa bangga tinggal di Malaysia kerana mempunyai sistem beraja yang unik. Institusi yang di-Pertuan Agong merupakan institusi yang paling tertinggi. Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua utama negara. Menariknya lagi, setiap yang di-Pertuan Agong bergilir-gilir selama 5 tahun menjadi ketua negara. Saya sayang Malaysia.